Saya Wan Najah bin Madani. Saya wakil daripada grup saya, grup 10 untuk assignment strategi ini. Saya wakil kepada Rohaida, Aina Syahira, Haslina, Fakrudin dan juga Syahmi Amsyah. Saya ingin interview Puan Ramlah tentang perniagaan yang Puan Ramlah sedang jalankan. Okey, untuk first soalan yang pertama, Puan Ramlah, boleh tak cuba cerita sedikit tentang latar belakang perniagaan Puan Ramlah? Tahun bilakah Puan Ramlah start berniaga? Saya mulakan perniagaan ni dalam lebih kurang 15 tahun lah. Dah 15 tahun dah saya berniaga kedai makan ni bersama suami serta anak-anak yang masih kecil seperti kita sedikit latar belakang bagaimana Puan Ramlah bermula untuk berniaga dalam perniagaan restoran makanan. Dulunya suami saya ni polis, bekerja dengan pasukan polis. Setelah dia berhenti daripada pasukan polis tu, ada saudara dia menawarkan satu premis kedai di Majlis TU ni. Jadi start daripada berniaga itulah 15 tahun yang lepas tu, kami pun startlah mula berniaga secara kecil-kecilan lah dulu. Buat nasi berlauk pagi-pagi gitulah. Masa tu di stesen bas Bandar Permaisuri masa tu. Sekarang dah dia bersesuaikan menjadi pasar. Sekarang dia bagi tapak yang baru di tempat ni. Jadi sampai seterusnya, sampai sekarang ni lah kami berniaga di tempat ni. Okay, sebelum Puan Ramlah bermula dalam perniagaan ni, apakah misi ataupun visi Puan Ramlah untuk perniagaan ni? Misi tu adalah untuk ni lah, untuk menyara kami sekeluarga lah, sebab suami pun dah berhenti polis. Jadi kami mengumpulkan sepenuh tenaga kerja untuk ni lah, untuk berniaga ni lah, untuk menyara anak-anak sekolah. Macam tu lah. Jadi kami tak ada pekerjaan lain, jadi kami tumpukan pada pekerjaan berniaga ni lah. Itulah. Sekarang perniagaan Puan Ramlah dah 15 tahun. Dulu daripada masakan berlauk, sekarang masakan panas, dan sekarang viral kedai Puan Ramlah untuk roti tempayan ni. Bagaimana tercetusnya idea untuk adakan menu istimewa itu, roti tempayan? Itu semuanya daripada suami saya lah. Dia dia sebab macam masakan berlauk tu dia tolong-tolong, macam mesin kelapa, blender kelapa, macam tu lah. Dia macam sikit sangat kerja dia. Jadi macam masak-masak tu semuanya saya semua. Jadi dia je bantu-bantu. Mungkin dia terfikir dia nak mencetuskan satu masakan yang istimewa untuk kedai ni. Jadi dia ada mengikuti kawan dia suatu tempat tu, dia belajar cara buat roti tempayan. Jadi ambil masa lama juga. Jadi daripada nasi berlauk, saya sendiri pun dalam masa yang sama saya belajar untuk membuat masakan panas, dan suami pula pergi belajar buat roti tempayan. Jadi kami bergabung tenaga, saya membuat masakan panas, dia membuat roti tempayan. Jadi sampai sekarang kami tumpukan pada dua masakan tu saja. Jadi nasi berlauk tu kami hentikan sebab dengan keupayaan tenaga kami yang dah peringkat warga emas ni. Jadi kami rasa kalau kita buat roti tempayan dan masakan panas, kita bermula dari petang, lebih kurang pukul 3 lebih macam tu lah. Kalau kita buat nasi berlauk tu dari pagi, pukul 4:30 pagi tu kita kena bangun dah untuk sediakan masakan. Lepas tu sampai petang lah. Jadi masa rehat tu kita terlalu sedikit. Jadi sekarang ni kami tumpukan pada
Suami pada roti tempayan dan saya sendiri pada masakan panas. Jadi kami bermula dari petang, jadi pagi tu bolehlah kami rehat. Macam tu lah, jadi tak menyusahkan. Anak-anak pun dah besar, jadi kita pun dah tenaga pun tak berapa lagi. Jadi setakat ni alhamdulillah, jadi roti tempayan, jadi roti tempayan tu di tempat kami ni di Setiu ni hanya ada 2 tempat. Jadi alhamdulillah lah tempat kami berniaga jadi viral pula. Itulah. Jadi masakan panas tu saya rasa di tempat kami ni banyak. Jadi pilihan pelanggan lah. Tu masing-masing lah. Jadi tapi roti tempayan tu kedai saya ni bermula pukul 3 dan sebuah lagi tu dia bermula daripada pagi. Jadi macam tak ada persaingan lah. Macam tu lah. Apakah menu special roti tempayan ni? Adakah ada cheese ke macam mana roti? Biasa je roti tempayan tu, biasa dia. Cuma ada keistimewaan sikit, kuah dia tu bermula dengan kari kambing. Jadi ramai pelanggan yang sukakan kari kambing di sini. Kuah dia tak ada cheese pun, biasa je. Selain kuah kambing tu, kuah apa lagi ada? Selain pada kuah kambing tu, kuah kari ayam, kuah kari daging. Tapi di kedai kami ni dia istimewa sikit. Selain kambing, kami tu istimewa dah lah kira di kedai kami ni. Tapi kami sediakan juga kuah kari ayam dan kuah kari daging. Tapi istimewa, saya rasa istimewa di hati pelanggan ni lah, sebab setiap orang yang masuk mereka cari kari kambing, kuah kari kambing. Bagi orang yang suka kari kambing lah, itulah. Okey, di sini ada soalan daripada kawan saya iaitu Ainul Syahira. Saya mahu bertanyakan tentang scanning the external environment PESTLE, iaitu termasuk politika, ekonomi, sosial, teknologikal, legal and environment. Okey, untuk politika, saya mahu bertanyakan kepada Puan Ramlah, adakah mungkin terdapat perubahan drastik dalam polisi yang boleh menambah kos kepada perniagaan puan apabila fikir kami bermula macam masakan berlaut tu kami dah bermula lama. Lepas tu dalam 3-4 tahun tu kami bermula pula dengan masakan panas dan roti tempayan. Tapi dalam 2 tahun lepas PKP dilancarkan tu, kami terpaksa berhentilah sebab kerajaan tak benar berniaga. Jadi lamalah kami tutup kedai tu. Jadi untuk bermula balik, dia memerlukan kos yang tinggi lah untuk kita membaiki kedai, macam membersih kedai, mengecat kedai, membeli peralatan baru yang lama kita tak guna, yang rosak. Jadi insya-Allah lah, alhamdulillah lah juga, sebab ada kerajaan yang membantu. Jadi kita gunakan apa yang kerajaan bagi itu untuk membaik pulih kembali kedai kami. Jadi sekarang kami beroperasi dengan lancar lah, alhamdulillah lah. Okey, apakah terdapat cukai yang perlu dibayar sepanjang perniagaan yang puan jalankan? Macam cukai perniagaan tu adalah untuk setahun sekali, cukai majlis tu untuk cukai kutipan sapah untuk setahun sekali, lesen perniagaan untuk setahun sekali. Dan lepas tu sewa tapak ni pula, sewa kedai ni, sebab kita sewa tapak ni cuma bangunan ni bangunan kami sendiri. Jadi kami sewa tapak dengan majlis lah. Tu bayar untuk sebulan sekali. Maknanya setiap tahun dan sebulan sekali tu adalah cukai untuk majlis sini. Tak apalah, asalkan kami dulu peniaga, alhamdulillah lah. Soalan
seterusnya itu adakah tekanan politik mengenai cukai akan meningkat pada masa hadapan? Tu saya tak pastilah sebab kerajaan baru ni pun sebab jadi kita stabil ya, perniagaan kami ni stabil, tapi kami tak tahulah dengan politik akan datang macam mana. Tapi setakat ni cukai kerajaan tak adalah membebankan kami. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa pun. Apakah soalan seterusnya, apakah kesan pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan terhadap produk perniagaan? Buat setakat ni alhamdulillah, perniagaan kami semakin maju, syukur alhamdulillah. Masakan panas kami pun alhamdulillah juga. Mungkin pelanggan berkenan dengan masakan kami ataupun dengan kari kambing untuk kuah roti tempayang. Mungkin juga berkat viral, itulah jadi perniagaan kami alhamdulillah bertambah maju. Pembangunan tempat kami pun bertambah maju dengan banyak kedai-kedai yang didirikan, bermacam-macam masakan moden dah ada, jadi pilihan masing-masing di tangan pelanggan. Soalan seterusnya, adakah pembekal sentiasa ada untuk membekalkan barang kepada korang? Ya. Pembekal tu sebab kedai saya ni berdekatan dengan pasar basah dan pasar kering, jadi kami tak ada masalah dah dengan bekalan makanan untuk kami berniaga ni. Pasar basah pun dekat dengan kedai kami, pasar kering pun dekat dengan kedai kami. Cuma masalah sekarang ni barangan runcit tu macam minyak paket tu susah untuk dapat kami nak gunakan di kedai-kedai. Jadi macam barang-barang basah pula, macam sayur-sayur tu kenaikan harga dia. Kenaikan barang-barang basah pula macam ayam tu melambung lah, harga dia melambung lah buat sekarang ni. Tak tahulah apa sebabnya, tapi tak apalah, buat macam mana pun kami teruskan juga berniaga. Tapi ya, harga tetap untuk makanan di kedai kami ni tetap macam tu jugalah, walaupun bekalan makanan makin bertambah harganya. Nak buat macam mana, time harga barang naik tu, setakat yang kita boleh untung tu setakat tu lah. Alhamdulillah dah, kita terima sekadarnya macam tu lah. Tak ada lagi lah kes penipuan terhadap kami daripada pengguna, pelanggan. Kami biasa-biasa saja, tak ada apa-apa pun. Untuk soalan environment, saya nak tanya pasal apakah kesan perubahan cuaca terhadap cara perniagaan Puan. Contohnya macam cuaca panas dan sekarang ni kita berada dalam cuaca hujan, ribut. Adakah terkesan untuk perniagaan Puan? Begini, kalau dulu macam masa saya berniaga nasi berlauk dulu, kalau hujan pagi tu kuranglah sikit pelanggan datang. Tapi sekarang bila saya berniaga masakan panas dengan roti tempayang waktu petang ni, jadi makin ramailah pelanggan. Mungkin dia nak lepak ke, makan masakan yang panas ke, yang panas lah. Kita baru masak, kita hidang kat atas meja, asap berkepul-kepul lagi. Dia suka makan masakan panas, dia panas-panas lah. Macam roti tempayang pun macam tu juga, kuah kari dia sentiasa panas dan roti dia pun dari panas lagi. Jadi waktu hujan ni Kak rasa makin meningkat lah perniagaan kami. Mungkin pelanggan suka yang panas-panas.
macam nasi berlauk dulu. Sebab kami masak daripada pagi lagi. Jadi bila pelanggan mari datang waktu tengah hari tu, masakan tu dah sejuk, dingin. Mungkin pelanggan kurang suka macam tu lah. Tadi jadi masalah hujan ke panas ke sekarang ni, alhamdulillah tak ada apa masalah lah. Sebab kami berniaga daripada petang ke malam. Jadi waktu malam tu macam tu lah, macam pendapat saya tu, pelanggan kebanyakan suka makan yang panas-panas, macam tu lah. Soalan seterusnya, adakah perniagaan Puan dipandang baik oleh masyarakat sekeliling? Alhamdulillah, macam tu lah Kak rasa. Sebab kebanyakan pelanggan kami ni macam orang yang sentiasa yang sentiasa datang, macam orang Kelantan kata orang tular, orang sama. Jadi kita tengok dari pelanggan aku ni macam semalam, kemarin dulu, malam lepas tu dia dah datang. Jadi malam ni dia datang, esok pun dia datang. Jadi macam mereka sukalah barangkali. Jadi kita boleh tengok dari situ, mungkin pelanggan suka dengan masakan kami. Jadi mereka selalu datang. Jadi Kak boleh tengok dia macam orang samalah mari, macam itulah. Tapi masa musim-musim cuti sekolah tu, kebanyakan mereka yang baru balik dan singgah ke dekat ni, lepas tu duduk seminggu ke 2 minggu akan datang, ada pula mari sekeluarga, macam main keluarga makan. Jadi mungkin ada sambutan lah di hati mereka, cita rasa mereka menepati lah dengan masakan yang Kak sediakan di kedai Kak ni. Macam tu lah, barangkali lah. Okey, bagaimanakah perniagaan anda ni berbeza dengan perniagaan orang lain? Perbezaan saya rasa mungkin macam roti tempayan tu, macam Kak cakap tadi. Di tempat Kak berniaga ni hanya ada 2 buah kedai roti tempayan. Macam Kak ni bermula petang dan dari satu lagi tu bermula pagi. Jadi pilihan di tangan pelanggan. Ada yang nak makan pagi, orang tu pagi, mereka pergi ke kedai tu pagi. Petang tu ke malam, mereka datang kat kedai Kak dia waktu petang atau malam. Kebanyakannya waktu malam tu geng-geng masjid lah yang datang di kedai Kak ni. Mungkin mereka kering tekak nak makan macam nak makan roti tempayan dengan kuah kari yang panas-panas, roti tempayan yang baru keluar daripada dapur dia yang panas-panas, mungkin macam tu lah. Jadi rezeki Kak ni mungkin dari petang ke malam. Dan satu lagi rezeki roti tempayan sebuah lagi tu daripada pagi hingga ke tengah hari. Macam itulah rezeki Tuhan dah Tuhan dah bagi rezeki masing-masing kan. Jadi tempat kami ni pun tak 2 buah je. Jadi mungkin gitulah, macam masakan panas tu dah banyak dah di kedai ni, di tempat kami ni masakan panas tu. Jadi mungkin cita rasa pelanggan di situ. Macam di kedai Kak, di kedai Kak ni apa yang Kak nampak tu, mereka suka makan mi rebus dengan nasi goreng kampung. Kak boleh rasa tengok situlah, sebab kebanyakan pelanggan yang datang pesan mi rebus, pesan nasi goreng kampung. Gitulah. Okey, untuk adakah Puan selalu menerima aduan daripada pelanggan, contohnya aduan yang selalu didengarlah daripada pelanggan? Setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa. Semuanya komen positif, tak adalah yang negatif tu. Tapi sebab dalam Facebook pun anak-anak cakap pun alhamdulillah komen yang baik-baik saja, tak ada apa-apa yang boleh
Tapi kalau selalu juga kawan-kawan Kak datang makan ni, Kak minta komen lah secara personal lah, mana yang tak sedap. Tapi Alhamdulillah lah kawan-kawan pun cakap okey. Tak tahulah Kak pun mungkin tak tahulah Kak pun mungkin sungguh ataupun tidak. Tapi setakat ni komen yang tak baik-baik tu tak ada lagi lah. Okey, untuk soalan seterusnya, saya nak tanya, adakah pelanggan Puan Ramlah pernah meminta sesuatu yang Puan Ramlah tak tawarkan dekat Puan Ramlah punya perniagaan, tetapi boleh Puan Ramlah tawarkan? Contohnya macam dekat sini tak ada sup ekor, sup apa ni, sup apa ya? Contohnya apa ni, makanan western ke, adakah Puan Ramlah mampu tawarkan benda tu? Macam masakan moden tu saya rasa saya tak boleh lah, sebab benda-benda moden tu you kena untuk orang-orang muda belajar. Macam Kak ni, macam saya dengan suami ni dah lewat dah nak belajar benda tu. Kita ada juga seorang dua tanya masuk kedai Kak ni, tanya cikecop lah. Jadi Kak sendiri pun tak tahu apa tu cikecop. Jadi apa ni, kita macam masakan western apa tu, biarlah anak-anak muda yang usahakan, yang niagakan. Jadi kami yang warga emas ni berniaga pun Kak rasa tak lama dah, nak packing dah boleh 2-3 tahun lagi. Jadi kami kekalkan dengan masakan panas dan roti tempayan je lah. Macam western tu tak payahlah ambil masa pula nak belajar macam mana buat, macam mana pula. Susah lah sebab banyakkannya masakan western ni lah orang putih, bahasa Inggeris. Kami ni bukannya pandai sangat bahasa Inggeris ni, orang lama kan. Okey Puan Ramlah, ni untuk soalan tentang bajet 2021, Belanjawan Kerajaan Malaysia 2021. Bantuan kerajaan yang diperoleh pada tahun ini untuk perniagaan. Bantuan kerajaan tu sentiasa ada. Contohnya kami masuk amanah ikhtiar, lepas tu tekun. Jadi banyak sikit dari bantuan kerajaan tu kami pinjam dan kami bayar balik untuk menambah baik pulih lagi kedai makan kami, menambahkan modal untuk perniagaan. Yalah, kerajaan sediakan bantuan macam tu. Walaupun terpaksa bayar balik, tapi alhamdulillah kami boleh gunakan bantuan tu dengan sebaik mungkin. Ada kerajaan bantu kami dengan bantuan hak 3,000 tu untuk orang berniaga SSM tu. Adalah dia bagi 3,000 2 kali dalam masa PKP ni. Alhamdulillah tu bantuan percuma daripada kerajaan. Sungguh kami berterima kasihlah dengan kerajaan. Ini pun baik kerajaan. Okey, kalau boleh tahu bantuan duit yang digunakan untuk apa? Contoh modal atau tambah peralatan? Ya, untuk modal dan tambah peralatan lah. Bantuan daripada kerajaan tu kami tambah modal macam beli peralatan lama-lama, ganti peralatan lama-lama, menambah kursi meja sedikit untuk banyakkan lagi dalam. Sebab dari semasa ke semasa tu saya tengok pelanggan makin ramai, jadi kursi meja tu tak cukup. Jadi kebetulan kerajaan tawarkan bantuan tu, jadi kami menambahlah kursi meja tu. Jadi alhamdulillah selesa lah untuk pelanggan yang datang ke kedai kami.
Puan Ramlah, boleh saya tahu adakah Puan Ramlah dapat bantuan dari mana-mana, contoh Tekun, MARA, PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan lain-lain pada tahun ini? Iyalah, daripada Tekun, daripada Amanah lah kami dapat bantuan tu. Itu dah lama dah kami masuk macam tu, Tekun tak nama Amanah tu. Iyalah kami dapat. Adakah Puan Ramlah memohon bantuan atau pinjaman dari mana-mana bank untuk perniagaan tahun ini? Setakat ni tak ada dah. Kami tak buat pinjaman apa-apa dah sebab kami pun berasa berniaga tak lama dah dengan usia kami. Jadi kalau anak-anak nak sambung berniaga pun itu terpulang pada anak-anak. Jadi saya suami isteri ni setakat ni tak ada buat pinjaman apa-apa dah. Cuma dengan Amanah lah. Amanah tu pun dah tak lama lagi kami pun dah nak berhenti buat pinjaman sebab kami rasa tak ada apa yang perlu ditambahkan lagi. Kebetulan pula ada lagi bantuan daripada kerajaan untuk musim PKP baru ni, ada lagi tu, kami guna sekadar apa yang ada tu lah. Tak ada buat pinjaman apa-apa dah. Puan Ramlah ada pernah menyertai mana-mana kursus untuk sepanjang perniagaan Puan? Yalah, kursus perniagaan lah, kursus kesihatan, kursus perniagaan untuk makanan, untuk mengendalikan jual keluar masuk duit, macam mana menggunakan modal yang ada dengan keuntungan yang kita dapat, macam mana untuk menseimbangkan keuntungan dengan penggunaan modal kita tu, macam mana. Itulah, tak ada apa-apa dah.